Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Semoga sihat dan ceria pada hari ini. Hari ini kita bersiaran sekali lagi. Not quite live, Monday night but not quite live ya. Okay. Kita buat a bit early because our friend here is going back to Labuan. Dia orang Labuan. Sebenarnya Labu is from Labuan. Senang nak ingat kan? Labu, cerita sikit pasal Labuan. Labuan kalau cerita pasal Labuan Panjang lah. panjang je. Okey, cerita tapi pendek. kalau Apa yang menarik kat saya Labuan? sembang pasal Labuan, kebanyakan kalau saya sebut saya daripada Labuan, orang tak tahu Labuan tu dekat mana. Oh. Kebanyakan lah kawan-kawan saya tu, contoh macam dekat Poli ke ataupun kawan-kawan dekat Semenanjung ke, kebanyakan gitu. dia tak tahu Labuan tu dekat mana. Mungkin sebab Dulu tak ada belajar geografi ke? Tengok Pulau Labuan tu kan? tak tahu je. Saya pun tak pasti sebab kalau macam saya dekat Labuan, tahu je Semenanjung tu dekat mana, Langkawi tu dekat mana, Singapura tu dekat mana. Tapi kalau macam orang ni tak tahu di mana lokasi, mungkin sebab tak famous kot ataupun tempat tu jauh sikit ke. Tapi kalau nak kata ada je setengah orang yang tahu pasal Labuan, tapi tak banyak lah. Jadi kalau yang tahu tu kemungkinan dia pernah pergi melancong kat Sabah ke, ataupun melancong kat Sarawak, Brunei contohnya. So dia tahulah lokasi Labuan tu di mana. Dan kalau orang yang pernah bekerja ataupun family dia pernah bekerja dekat situ, dia tahulah I see. di mana Labuan. Apa industri yang ada kat sana tu? Kalau ikutkan dekat situ, nak kata pelancongan tak juga. Most likely dia banyak kepada oil and gas saja. Oil and gas Sebab situ tak adalah, kalau nak kata macam Sabah, Sarawak tu nampaklah macam ada terumbu karang, tempat pelancongan. Kalau Labuan dia tak adalah tempat-tempat macam tu. Sebab nak kata Labuan tak adalah besar mana pun. Kalau ikutkan Labuan kecil daripada besar lagi Langkawi. So maksudnya Labuan ni kecil, tapi kebanyakan orang kerja situ oil and gas lah. Kalau satu benda yang menarik kalau kita pergi situ, kalau kita pergi jalan-jalan dekat keliling pulau tu, saya rasa dalam satu hari dah habis lah. Satu hari dah. Mana taklah besar sangat. Dia macam Pulau Pinang ke? Saiz dia? Penang lagi besar rasanya. Ataupun Penang lebih kurang rasanya. Lebih kurang sama So radius itu dalam 30 km tak silap. Oh macam tu Dia punya circumference lah. Dia punya kalau kita pusing keliling 30 km. Tak ada jauh sangat. Satu lagi kalau kita keliling tu, kita akan nampak banyak kedai hardware. Oh gitu Kau pergi je kedai hardware. Adalah sebab situ kan banyak oil and gas. So peralatan. Tapi pantai dia cantik lah. Pantai alhamdulillah sih, sebab kalau ikutkan di Pulau Labuan ni memang dikelilingi oleh pantai. Ada tempat-tempat yang cantik tak? Ada. Kita boleh nampak kalau kita nak, boleh pilih je sama ada kita nak sunrise atau sunrise atau sunset. Sunset. Oh macam tu sambil-sambil makan sate ke. Ataupun boleh kita contact Labuan lah kalau kita nak jalan-jalan ke Labuan nanti kan. So dia organize tour untuk kita macam tuan-tuan puan. Mari tu sambil bakar-bakar ke boleh lah. Just one last question pasal Labuan ni. Saya dengar dia financial center Kalau sebab kalau Labuan memang orang tak tahu. Labuan ni adalah salah satu kira macam satu tempat untuk proses petroleum. Petroleum kalau tak silap saya metanol. Metanol ni digunakan untuk macam spray apa semua tu lah, chemical. So Labuan adalah yang kira macam besar lah, memang dia punya tempat pusat tu. So kebanyakan orang yang dekat situ ataupun company yang ada dekat situ, most likely banyak jugalah company yang luar negara. Contoh macam Schlumberger, Baker, ada satu lagi ASEAN Supply, tempat base dia tu. Tapi itu more pada ONG lah. ONG. What about financial center? Macam banyak orang kata company pesisir pantai kan dia buat offshore company memang kalau saya kat Labuan tu banyaklah bangunan-bangunan macam Wall Street ke kat sana ada? Tak adalah besar sangat, tapi dia ada, sebab Labuan tak ada macam mall, tapi dia ada satu tempat yang dipanggil Ujana Keuangan. Ujana Keuangan So Ujana Keuangan ni adalah tempat di mana macam bank-bank besar lah. Duduk situ betul. Dia ada satu macam bangunan tinggi lah. Dan tu je satu bangunan, ada 2-3 bangunan yang tinggi dekat situ. Gitu. Tempat orang
kebanyakan bank Kita boleh lalu lah kat situ. Kita boleh masuk. boleh lalu bawah boleh, tapi office naik office tak Oh, boleh macam tu lah. Okay. So memang Understand. dipanggil financial center. Menarik. Dia mungkin ada tax advantage ke apa, tak ada lah, tak tahu lah. Kalau tax advantage, kalau barangan ada. Barangan contoh macam coklat, apa minuman-minuman ni, minuman aku rasa, and then rokok apa semua tu memang ada ni. Macam tu Tapi kalau macam tax advantage untuk kereta pun ada juga. macam tu Tapi dalam labuan je lah. Oh, dah lah buatnya lah. Kalau let's say Macam Langkawi lah, lebih kurang kan. kalau let's say kereta tu keluar ke mana-mana melebihi 3 bulan, dia kena bayar tax biasa lah. Oh, macam tu. Kurang 3 bulan kot ke lebih 3 bulan? Kalau kereta tu di luar lebih 3 bulan, dia kena bayar tax macam biasa lah. Oh, gitu Kalau kurang daripada 3 bulan, dia tak perlu bayar tax. Tu selingan sikit lah. Selingan tentang Labuan. Kalau tuan-tuan Labuan nak pergi ke Labuan, just bagi tahu kat kita. Kita akan Labuan boleh tolong bawa Labuan. InsyaAllah. Makanan laut dia sedap. Kalau makanan fresh, bolehlah saya bawakan ke tempat makan ketam ke udang. Itu best. Alhamdulillah. InsyaAllah jadi tarikan pelancongan kat sana nanti ya. InsyaAllah. Okey. So ini kita saja seperti biasa. Afalah ni selalunya dia minat bahagian mencari ketenangan. Kami actually minat to explore ketenangan minda. Kita try to share that knowledge. Kita bagi tips on how to become tenang. Jiwa kita tenang. Kadang-kadang jiwa kita ni tak tenang, dan biasanya ketenangan ni datang daripada masalah kewangan. Kan? Kalau kita tak tenang tu, most likely chancesnya datang daripada masalah kewangan. Jadi kami attack kewangan dululah. Kan, kita try to get your your financial in place dulu. Kan, untuk sebelum kita sampai ke teknik-teknik keterangan yang lain, kita tengok kita punya sistem kewangan. Jadi kita sembang ni, selama ni kita sembang macam mana bayar hutang, macam nak tambah wang kan, tambah aset. Kemudian satu lagi kita punya topik of interest selalunya ialah kesihatan, penjagaan kesihatan kita. Kita tak adalah doktor, kita bukan doktor, tapi kita ada amalan-amalan yang kita cuba try tu ikut cara Nabi makan umpamanya, cara kita kunyah umpamanya. Semua ni ada scientifically proven. Jadi kita sekali-sekala kita akan share lah. Especially kami ada macam pernah juga kita buat simple kind of kursus lah, bukan kursus sangat lah, macam sharing knowledge session kan, tentang nak kuruskan badan. How is it that we can try to reduce our weight, tapi weight kita tu kita nak maintain. Kita suka sistem yang maintain. Kalau kita nak kumpul harta, kita nak harta kita tu ada macam maintain at same level tu, naik lagi. Tu maintain same level, naik lagi. Kita nak macam tu lah, slow and steady but increase over period of time. Weight pun sama juga. Kita tak nak kita kurus and then lepas 3 bulan naik balik. Tak nak itu. Kita ada sistem kita yang kita try to sustain kita punya weight tu ya, the targeted weight, and then these are the thing yang kita nak share. So the 3 area tu selalunya bidang kewangan lah yang kami banyak attack dulu, sebab kewangan ni banyak merusingkan ramai pihak dan tak tahu macam mana nak buat. But exactly benda-benda ni datang daripada mindset kita lah. Betul. And so kita nak share benda-benda macam tu insyaAllah over a period of time, and kami try to buat Monday night not quite live ni, so that kita akan share the information. Sebenarnya kami buat awal sikit pada hari ni sebab saudara Labu kita akan balik kampung. Jadi Monday akan datang ni, he's not around kan, insyaAllah dia sampai di sana, doakanlah kan. Lepas tu kita mungkin week after that kita akan cuba try live Labu, kalau boleh you cari sini punya tempat lah, kita nampak kan, nampak laut kita belakang kan, bunyi apa, bunyi laut lah, ombak laut kan. Sedap kan kalau sembang-sembang macam tu. Bunyi kapal, banyak bunyi kapal. Oh ya ke? Okey. InsyaAllah. So apa kita nak sembang hari ni Terbu? Memandangkan kita macam sembang pasal kewangan je. So, salah satu yang saya rasa yang penting lah bagi macam contohnya saya ataupun anak-anak muda yang di luar sana. Masalah yang pertama kemungkinan berlaku pada anak muda adalah macam contohnya dia ambil loan ataupun hutang. Okay. So kalau macam saya pun dulu saya bernasib baik sih, sebab waktu saya nak sambung pelajaran, saya tak adalah nak ambil hutang PTPTN macam pinjaman. Tapi ada orang yang tak bernasib baik, kemungkinan dia akan ambil hutang PTPTN, dan sekarang dah habis belajar. So ini adalah tempoh untuk dia nak buat pembayaran semula untuk hutang PTPTN tu. So macam mana kalau kita tahu macam hutang ni dia memang membawa kepada masalah yang kira macam pening jugalah nak fikir macam nak selesaikan, and then which one yang kita patut selesaikan dulu, and then macam mana tu cara-cara dia, ataupun
Mungkin Cik ada suggestion ataupun tips-tips yang macam mana nak langsaikan hutang dengan cepat ataupun dengan pantas lah, dan efektif. Mungkin Cik boleh bagi suggestion. Just nak share sikit je lah pasal benda ni. Adalah saya pernah buat video tentang nak langsaikan hutang. Ada rasanya 2 video, sudahkah anda bayar hutang PTPTN, dan satu lagi video sudahkah anda bayar hutang rumah. So dalam tu ada 2 jenis teknik yang saya share. Satunya teknik tu ialah attacking interest rate. So kita target interest rate dulu. Maknanya the highest interest rate, yang tu kita cuba langsaikan dulu. Kita habiskan benda tu. Another one, kita target baki hutang, kan. Kita cuba target baki hutang yang terpendek. Maknanya hutang yang tempoh habis hutang tu yang paling awal, yang tu kita attack dulu. So ada 2 teknik kat situ lah. Jadi ada orang bagi tahu kat saya benda ni avalanche lah, ada benda snowballing lah. Saya pun tak tahulah daripada mana perkataan ni datang. Yang saya tahu benda ni saya dah buat dah dekat 20 tahun lebih lah. Zaman dulu tak ada lah sebut snowballing, avalanche kan. Tapi mungkin anak-anak muda sekarang dia rebranding kan. Mungkin dia tengok ada website rebranding ni. Teknik pembayaran hutang ni tuan, Yahudi juga yang reka. Sebab dia orang yang pandai buat hutang pakai interest rate, maka mereka ni juga menyediakan sistem untuk siapa yang borrow dengan dia orang boleh cara nak bayar hutang ni, dia orang juga invent. So kita cuma belajar je lah, bukan some Mr. John apa ke kan, Mr. ni yang invent. Benda ni dah lama, zaman dulu lagi. So financial matters sebenarnya ialah teknik yang lama, cumanya instruments of financial tu yang benda-benda baru lah, macam bitcoins and so forth kan. Macam Luna, kalau siapa-siapa terkena dengan Luna kan, itu benda-benda baru lah. So ada teknologi, tapi the technique of investing still masih sama. You invest and then you jual investment, you dapat pulangan. So kalau pulangan tu rendah daripada kita invest, maknanya kita kerugian. Kalau investment tu hasil dia tinggi daripada kita invest, maknanya kita dapat keuntungan. So those are the konsep yang dah zaman dulu lah. If you invest, you get some return on investment. So nak bagi tahu pada anak-anak muda ni tadi, kalau nak bayar hutang dengan cepat, the most important thing ialah kena ada some delta amount. Saya panggil delta. Delta ni dalam engineering sebenarnya ialah the difference. Okay, kita kena cari the difference tu tadi dalam extra, some extra money. Okay, so kalau ada extra money dalam 10% of your income, gunakan that extra money untuk add on to the payment pada bank tu. Okay, dan make sure dia punya pembayaran tu actually bagi tahulah kat dia kalau nak bayar sebagai bentuk capital pun boleh kan. Dan saya dah explain dalam video yang sudah. Jadi kalau kita ada duit ekstra ni tadi, kalau tak ada sampai 10%, 5%, kalau tak ada 5%, $100, RM100. Kalau tak ada RM100, RM50. Dan buat apa yang mampu. Kalau ada duit ekstra ni, push kepada pembayaran hutang. Itu yang saya cadangkan. Jadi kalau kita boleh buat macam tu, insya-Allah dengan video yang saya dah share tu, kita tuan-tuan puan boleh menyelesaikan hutang dengan agak cepat lah, insya-Allah kan. Itu kalau macam bayar hutang cepat ni, dia ada ni ke cik, macam ada kelebihan ke, ataupun kita patut je bayar mengikut jadual yang dah ditetapkan, ataupun macam sama je, kalau kita bayar ni sama dengan bayar ni pun sama, tak ada manfaat pun. Okay, that's a good point actually Labu kan. Labu tanya soalan bagus, sebab bagi saya kalau hutang tu bukan berbentuk investment lah. Kalau misalnya property investment, saya tak cuba untuk langsaikan hutang property investment. Saya akan ikut schedule sajalah kan. Tapi kalau hutang tu hutang berbentuk aset yang menurun, umpamanya depreciative asset aset saya menurun ni, sebenarnya elok kita bayar hutang cepat. Sebab kalau dia tak ni, dia akan makan kita punya interest banyak kan. I'm talking about interest ni bukan pasal apa tuan-tuan. Kalau kita ambil Islamic loan, sebenarnya dia ada interest komponen kat situ. Nampak je macam Islamic, tapi Islamic tu hanya akad saja untuk menghalalkan that portion. Dia portion of extra profit yang bank ambil tu, dia cari sistem yang boleh menghalalkan benda tu. Macam mana pun dia akan tertakluk pada OPR. Dulu BLR, base lending rate, but now dia bertukar jadi OPR. Lepas tu bila tukar jadi OPR, dia ambil pada bank dia rate. Lepas tu masing-masing bank ada additional add-on cost yang dia akan kenakan pada kita. Jadi pandai-pandailah kita untuk siasat bank mana akan bagi kos yang rendah. Semuanya tertakluk pada interest system ni tuan-tuan. Jadi bila saya cakap benda pasal interest ni, jangan rasa saya tak ikut Islamic pula kan. Sebab sebenarnya semua bank Islam dia mengamalkan sistem yang kena tertakluk pada OPR bank negara. Maka regime of interest ni tak boleh nak lari. Itu sebab di akhir zaman nanti ada hadis kata macam mana pun manusia akan terkena debu-debu
riba ni tadi. Kan, these are the things I'm trying to tell you lah ya. So apa nama soalan tu? Ni manfaat, ada manfaat kan? Bayar cepat tu. Ya. Kalau aset tu aset yang depreciatif, yang bukan menghasilkan pelaburan untuk kita, maka eloklah bagi saya punya pandangan, eloklah kita bayar hutang tu agar kita dapat laksanakan hutang tu dengan cepat. Kalau kalau aset tu aset yang appreciative, bagi saya kita boleh saja ikut schedule dia supaya kita ada extra money untuk kita invest kat tempat lain. Itu cadangan saya lah. Tapi kalau macam tadi apa cik cakap, bayar hutang dengan cepat tu dia bergantung pada orang tu juga cik. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia just ikut schedule dia. Kadang-kadang ada orang yang tak ada extra money. Ataupun nak tengok orang juga kan. Ya. Dia tengok pada selera orang tu lah. Kan, kadang-kadang kita ni ada orang yang tak suka ambil risiko. Ada orang yang nak langsaikan dengan agresif kan, supaya dia nak start something new kan, umpamanya. So masing-masing ada cara dia masing-masing lah. Semuanya mindset tuan-tuan. Semuanya mindset masing-masing lah kan. Cara kita besarkan tu membentuk kita punya sistem kepercayaan kita. Sistem kepercayaan kita tu lah yang memandu kita memandu kita punya habit, membina habit kita. Daripada habit itulah kita buat tindakan kan. Jadi bila orang tu dia rasa dia punya belief system, dia rasa dia nak improve dia punya lifestyle umpamanya, dan dia rasa elok dia tolak semua hutang, dia akan buat benda macam tu lah. Jadi bagi saya itu terpulang pada selera masing-masing, dan di situ juga kita akan tuan-tuan puan kena study risiko dia lah. Tapi betul saya pun pernah macam sembang ataupun jumpa dengan orang yang macam bila dia cakap tu, memang dia cakap kita kena bayar hutang dengan cepat. Ada orang berfikiran macam hutang ni adalah jahat. Kadang-kadang ada juga orang yang berfikiran hutang ni ada juga kebaikan dia. Macam contoh macam investment tadi kan, beli property. So tu kira macam ikut orang tu lah macam mana dia nak selesaikan. Dia orang ni dah define bad debts, good debts daripada ni lah, daripada Robert T. Kiyosaki ni. Kan, Robert Kiyosaki ni sangat menarik dia punya konsep, cara dia kupaskan idea about investment sebenarnya. Saya highly recommend pada anak-anak muda. Saya rasa tuan-tuan dah pernah dengar kan Rich Dad Poor Dad author tu kan. Elok baca buku tu. And then daripada situlah yang penceritaan tentang hutang baik, hutang jahat ni tadi. Kan, ada hutang baik tu yang menambahkan aset kita. Hutang jahat tu kita pinjam hutang tapi aset kita untuk susut nilai. Umpamanya kita beli perabot perkakasan rumah kita pakai hutang, umpamanya kita tak beli cash. Tapi macam mana kadang-kadang kalau nak beli cash pun kita tak ada duit nak beli cash kan. Tak ada masa banyak tu. Macam kita nak beli washing machine, betul nak beli peti ais kan. Kadang kita terpaksa ambil hutang, especially yang baru nak start kerja dan baru berkahwin umpamanya kan. So those are the thing yang susah nak elakkan lah kalau unless kita ada parents kita yang kaya. So kalau parent kita kan mungkin kita boleh pinjam duit daripada parents kita ke, ataupun parent kita hadiahkan kita satu washing machine, tu lain cerita lah kan. Tapi macam mana pun kita yang bagi mereka-mereka yang terlibat dengan hutang ni kena plan lah maksudnya kan. Tapi saya okey juga. Saya macam satu tips juga tu. Mana contoh macam orang yang belum berkahwin, dia kena ada simpanan untuk membeli barang-barang, contoh macam kena sediakanlah siap bukan perabot lah, yang asas saja macam mesin basuh ke. Itu satu strategi yang baik lah, especially bagi pemuda-pemuda lah kan, yang belum berkahwin, yang nak kahwin lah. Mungkin boleh plan untuk benda-benda macam tu kan, macam nak beli washing machine, macam nak beli peti ais, belikan siap-siap kan, supaya kalau bila dah berkahwin nanti senang, isteri masuk dan tak payah nak fikir panjang lagi tak payah nak berhutang ke apa kan. Kecuali kalau isteri tu nak benda baru, peti ais ni lama lah bang, peti ais kan, itu lama stres lah itu kan. Abang baru beli je tak apa setahun kan, itu nak hak baru punya lagi, itu cerita lain lah kan. Itu nak maintain lifestyle orang kata. Jadi bagi pandangan saya, bagus idea anak-anak muda planning for your future tu bagus sebenarnya. Tapi okey ke cik kalau macam contohnya dia planning macam tu, dia yelah kalau kita macam nak beli aset tu nak kena lam banyak sekali kan. Tapi kalau macam saya mungkin boleh suggest yang macam contohnya dia buat investment untuk beli barang-barang macam tu. Atau macam dia plan 5 tahun nak kahwin, so dia start buat investing lah. Untuk nak ni target dia nak beli peti ais, so dia invest kat certain amount kat tabung haji ke apa kan. Macam tu. So sampai je tarikh dia nak kahwin ataupun dia nak keluarkan duit tu, dia baru beli barang macam tu kan. Betul lah. Idea dia macam tu lah.
basically you invest until you need to use the money, kan? Because you know one thing lah, kalau you try to invest and then you make, katakanlah you make good returns, katalah every year dapat dalam 15% lah. It's hard to get 50% nowadays, tapi katakanlah kita boleh maintain 15%. I'm talking about 15% per annum tau. Ada some investment, dia buat investment tu, dia kata stock market, tiba-tiba dia dapat 30%. Okay, tapi itu bukan per annum tau. I'm talking about lagi cepat, 30%, mungkin dalam tempoh 2-3 bulan dapat 30% tuan-tuan. The issue-nya ialah, what do you do with that 30% pulangan? You akan keluarkan duit tu, lepas tu you letak di mana? Kalau you letak di dalam bank balik semula, maknanya suddenly your money is becoming earning less than 1% return. So 9 bulan tu dia duduk dalam bank, 3 bulan dia make money, dia letak dalam 9 bulan. So what you need to do ialah calculate per annum basis. So dia nakkan ada weightage lah, maksudnya 30% 3 bulan, yang 1% ni tadi 9 bulan. So campur and calculate balik berapa pulangan sebenarnya. It's not sampai 30%. So the idea of investment ni, kalau boleh kita think about per annum basis, kan? Kalau kita boleh buat macam tu, insyaAllah kita boleh plan dengan baik lah, Bu. InsyaAllah. Jadi kalau sebab minggu lepas saya ada tanya pasal ni, Cik, kelebihan beli rumah dulu ataupun beli hartanah. Apa perbezaan? Bukan kelebihan, perbezaan. Perbezaan, okey. Hartanah beli untuk duduk dan juga beli untuk investment. So kalau macam Cik punya suggestion macam mana? Nak beli rumah yang untuk duduk dulu ke, ataupun nak beli untuk yang invest dulu? Okey. Masalahnya untuk anak muda lah kot, macam untuk anak muda yang baru-baru nak beli. Okey, pun nak beli rumah, pun nak beli rumah pertama kan? Rumah pertama macam tu. Kalau misalan kan, rumah tu harga 300,000, tapi 300,000 tu dia tak ada landed property, dia tak ada tanah, kan? Jadi kalau tak ada tanah, saya fikirkan boleh delay dululah, kan, fokus on buying investment property. Ini pandangan saya lah. Kalau misalan rumah tu sangat mahal, kan, sangat mahal, go for investment property. Kalau misalan kita boleh dapat rumah tu dalam 250,000 ataupun 200,000 tapi ada tanah, kan, rumah dan tanah, jadi daripada situ mungkin boleh belilah rumah untuk guna sendiri. Tapi ini cadangan saya saja. Dan in my opinion, kalau untuk anak-anak muda, especially yang below 30, kan, target dululah kalau boleh untuk investment property. Sebab bila kita beli investment property ni, dalam tempoh 5 tahun kita akan sampai insya-Allah financial freedom already. Kan, in my opinion, in my humble opinion, kita boleh dapat tu 5 tahun boleh dapat financial freedom. So once you got the financial freedom, then you belilah rumah untuk tinggal, kan. Masa tu mungkin kita baru plan nak kahwin dan sebagainya. Eloklah masa tu kita plan untuk beli rumah untuk diri sendiri, untuk, kan. Masa tu boleh kita decide dengan isteri kita rumah dia macam mana, kan. Kalau macam investment property ni, kita it's all about numbers, as I said last week, kan. It's all about numbers. So terpulang pada selera masing-masing again. Kalau misalan saya punya cadangan, kalau rumah tu macam di bandaraya umpamanya, sangat mahal, tinggal apartment pun mahal-mahal, kan. Betul-betul. Might as well you go for investment property, kan. You beli rumah tu untuk disewakan, dan kadang-kadang kita boleh sewa bilik. Maknanya kita beli rumah tu, duduk dalam rumah tu, kita ada extra 2-3 bilik, sewakan pada kawan-kawan. So at least that rumah jadi kita punya investment property, kan. Those one of the tips yang tuan-tuan dan puan boleh buat lah, kan, insyaAllah. Saya menarik juga, Cik, kalau macam anak muda yang baru, 30-an ke bawah, 35 ke bawah. Sebab kadang-kadang ada sesetengah orang ni dia selalu pindah-pindah. Maksudnya anak muda, so dia pindah ke kawasan ni lah, kawasan ni lah. So kalau kita dah beli satu yang dah tetap untuk duduk, dan harga pun agak mahal, so agak rugi lah di situ. Sebab kalau kita nak sewakan pun, rumah tu harga pun dah mahal lah kiranya. Betul. Saya ada something nak share. Ada satu pasangan, suami isteri, orang muda, doktor sebenarnya, doktor gigi, datang ke office ni jugalah, ni di sini jugalah kami berbincang. Dia mempunyai masalah, tak sure nak beli rumah untuk tinggal sendiri ataupun rumah untuk disewakan. Masalahnya dia macam ada perbincangan antara suami isteri. Saya tak kata saya bagi jawapan, saya bagi jalan pilihan, kan. Kalau dia nak beli rumah sendiri, dia akan berpindah-pindah randah sebab dia masih lagi kerjaan anak-anak muda ni. Kemudian saya bagi cadangan, kalau rumah tu beli untuk disewakan. Tapi pada masa yang sama, mereka telah melihat satu penempatan, satu area di taman di Ipoh ni yang agak menarik lah, high end sebab untuk doktor dia mampu nak beli. Jadi mereka telah terpesona dengan rumah tu. Jadi saya bagi tahu kat dia orang lah, ini kalau you pilih untuk beli rumah, inilah dia punya
hala tuju dia dan jalan masa depan dia akan jadi macam ni. Kan kita boleh jangkakan, sebab kalau dia berpindah ranah, mau tak rumah yang cantik tu disewakan. Di situ dia berfikir pula, kalau rumah cantik nak bagi sewa kat orang, dia takut rumah tu dipecahkan ke dirosakkan. Jadi dia akan berfikir di situ lah. Maka another options is cari investment property first dekat mana-mana, and then buat investment property dulu, fokuskan dapat income dulu situ. And then bila dah properly settle down, mungkin pada ketika itu boleh target nak hantar anak di mana contohnya, belilah rumah kat situ. Mungkin dia settle down after 40 ke apa kan. Mungkin macam baru tu kan. boleh cari. Yes. Sebab dia masih muda, dia mungkin dia berpindah randah lah. Kan? Sebab kalau macam harga terlalu mahal, tak ada orang nak sewa je. Kalau macam sewa lebih 2,000 tu, kalau 1,500 okey lagi lah. Yalah. Still kalau keluarga besar boleh lagi. Kalau dah 2,000, 3,000 tu, mana ada orang nak sewa. Itulah. Bila lagi-lagi kalau banyak lah, gaji banyak ada lagi boleh bayar macam tu. Lagi-lagi kalau kawasan yang tak berapa lah kira. So okey je kalau nak try beli, tapi kena fikir benda macam tu long term lah. Kalau short term kan. Sebab awal lagi, sebab kalau anak muda saya rasa memang kebanyakannya akan pindah-pindah. Dia tak adalah duduk satu tempat. Sebab yelah, dia kerja pun dia masih lagi mencari hala tuju kan. Right. So macam tu lah dia punya. Ada persoalan. So, kalau macam, kalau maksudnya cik suggest untuk beli, macam mana dia ada option lah beli, ada pro on, tapi mungkin juga tengok kepada orang tu juga, sama ada dia nak dia tengok orang tu macam mana. So, kalau orang tu boleh ambil risiko tinggi, mungkin dia boleh ambil investment dulu. Kalau itu macam kita sembang tadi lah kan, itu masing-masing punya selera lah. Dia ada risk appetite dia panggil kan. Dia ada profile kita masing-masing lah. Dan profile ni sebenarnya dia bukan sampai mati ya. Kita punya profile ni boleh berubah-ubah sebenarnya. Kan ada pada peringkat permulaan mungkin kita risau, tapi dengan tambahan ilmu yang kita belajar pasal investment ni, lama-lama profile kita become comfortable with risk, and then kita tahu calculated risk apa dia. Calculated risk means that you really calculate your risk. In other words, kalau you tak faham apa dia sigma, then you don't know what you're talking about. This is what I'm talking about lah. Kan contohnya kan, saya beri contoh sikit. Saya beri contoh sikit lah. Ada orang suka pasal investment stock market umpamanya, ataupun forex kan. Saya tak kata benda-benda tempat tu elok di apa ni, buat investment tempat-tempat itu. Saya cuma cadangkan kan, tuan-tuan cuba understand ya. Dia ada statistics tau dalam information dan tempat-tempat investment ni. Statistik ni yang successfulnya berapa orang, berapa persen yang orang masuk dalam tu dia successful, dan dia akan cerita. Banyak kes yang berlaku ialah yang bercerita tu hanya yang berjaya sahaja, yang tak berjaya banyak tak bercerita. So kita tak tahu tau, tapi based on statistics, everything ada normal distribution. So you know kan, the top 5% berapa orang, the bottom 5% berapa orang, and most of people end up in somewhere in between, in the middle. Jadi kalau kita tak tahu pasal statistik, kita rasa macam orang bercerita kat kita make us feel successful kalau ikut strategi dia. To me, it's not right. Kalau you understand about risk and everything, you know it's about statistics, kan? Jadi apa yang saya nak bagi tahu, kalau misalnya nak invest dalam tempat-tempat yang macam tu kan, make sure kalau tuan-tuan dan ada RM10,000 sebagai duit simpanan, jangan guna duit simpanan tu untuk invest di tempat-tempat yang macam tu, macam stock market. Directly I'm talking about instead of choosing stock market, you can go for tabung haji. Macam simpanlah simpanan 10,000 tu dalam tabung haji umpamanya. Bukan saja kita dapat dividen, tapi kita juga akan dapat pergi Mekah. Kalau kita nak satu masa nanti, kita bakar duit tu untuk pergi Mekah, insya-Allah. Jadi kalau misalnya you ada duit extra, maknanya more than 10,000, katalah you kumpul sampai 12,000, 13,000. So gunakan 2 to 3,000 tadi untuk nak buang-buang duit. Itu kalau tuan-tuan nak buat lah. Kalau tuan-tuan nak orang kaya, go ahead, you can do whatever you want. But what I'm saying ni, saya sangat-sangat menjaga anak-anak muda yang gajinya 4,000 ke bawah. Okay, sebab saya rasa ini tanggungjawab saya untuk share the knowledge for this group of people yang not sure what to do with your money. Jadi saya rasa saya buat video ni sebenarnya is actually sharing to take care of people like this lah ya. Mungkin diorang tak sampai knowledge ni, tapi harap-harap tuan-tuan dan puan boleh share. Kalau tuan-tuan dan puan umur 50 ke atas, share dengan anak-anak saudara dan sebagainya, share dengan anak-anak kawan-kawan, just to share my opinion.
bukan kata-kata putus. My opinion is just an alternative opinions. Okay, kalau tuan-tuan dan puan buat pembedahan umpamanya, kan, pembedahan mesti tuan-tuan jumpa satu doktor, tapi bukan satu doktor kan, tuan-tuan mungkin jumpa another doctor to get second opinion. So same here with investment, with benda keuangan ni, tuan-tuan dan puan elok ada 2-3 opinion. So I'm sharing my opinion ni, and I'm really taking care of those who are having household income of 4,000 and below. Jadi hopefully lah apa yang saya share ni kan boleh digunakan. Another point yang saya nak bagi tahu, bila kita ada robo, atau sebenarnya robo tu algorithm lah, dia AI sebenarnya. This AI memang betul dia boleh bantu kita untuk buat decision, untuk buat investment. But actually you must know one thing, AI ni ramai orang buat. Siapa yang terkena dengan Luna, they know. The problem is, kalau tahu nama owner tu orang Korea lah kan, nama dia Daewon apa ke nama dia, saya tak ingat nama dia. Dia agak stubborn. Okay, dia buat sebenarnya dia buat stablecoin. That will be another story lah apa dia stablecoin. Saya minat area blockchain ni tadi, dan all the system is based on blockchain. Yang any crypto is actually banyak yang based on blockchain. It's very powerful system. However, dia buat stablecoin, dan stablecoin dia ada flaw dia. Okay, flaw ni maknanya macam kekurangan lah, kekurangan. But the algorithm tak boleh nak cover that kekurangan tu. So collapse lah Luna tu. So what I'm trying to say, sama juga kalau tuan-tuan dan puan masuk dalam forex ke, ataupun masuk dalam stock market yang ada robo lah apa semua kan, coach-coachnya kata jangan takut boleh invest bla bla bla. Be careful, because the algorithm yang paling hebat ada dekat BlackRock. Nobody can beat that algorithm. That's why BlackRock is the largest mutual fund in the world. Trillions dia punya assets. Trillions, tuan-tuan. Dia ni so strong, dia boleh influence any companies in the world. So strong. Dan saya salah satu company yang saya perhati is BlackRock lah. Dia punya tu nama apa, Finn ke apa, dia punya CEO kan. I'm always pay attention to what they do kan. So besides Warren Buffett as my top guru kan, saya belajar, tengoklah apa yang dia buat, action dia sebagainya. Another one is BlackRock lah. Jadi kalau orang duk kata ikutlah kami punya sistem bla bla bla, kami ada, check dia punya algorithm macam mana. Okay, sometimes they claim that the robo can do that decision, and who designed the algorithm is the most important thing. Kalau tidak akan jadi macam Luna. I'm just warning you, bukan apa. If you got extra money to play, it's okay. But if you don't have extra money, then you're in danger actually. That's why I'm trying to prevent you. The safest place to put your money in right now ialah dalam tabung haji. Saya bukan kata tabung haji tu baik. Saya tak kenal siapa pun pengarah-pengarah tabung haji. Dan saya tahu ada hanky-panky dalam tabung haji sebelum ni. Namun with mereka punya assets, tuan-tuan boleh download dia punya assets, tuan-tuan boleh ada feel of confidence that tabung haji is one of the best place to put in. And then kalau nak rasa the next level of risk, which is not very heavy risk, ialah mutual funds kan. Mutual fund ni sama macam ETF lah. Kalau you tahu pasal ETF, exchange traded funds, it's actually lebih kurang sama. Cumanya mutual funds, they actively managed by the fund managers. And ETF lah, you have to make that decision. Okay, macam fund manager, dia make decision nak invest or not. Kita cuma letak duit kita dalam tabung tu kan, tabung mutual fund. Dia yang buat active management. So we have to pay fees kat dia orang lah. But the fee is minimal. Kalau you spread over 5 years, for example, katakanlah fee dia 5%, and then over a period of 5 years, average-nya 1% per annum. The cost, the fees tu tadi. But they're managing for you. Sebab tu saya bagi tahu, saya baca satu buku, kata silap saya lah, Millionaire Next Door kan. A lot of people yang make money, actually yang trust dia punya money tu kepada fund managers yang hebat-hebat ni. Okay, so of course they have to pay kan. On top of that, dia ada annual fees which is around 0.1, 0.5%, whatever lah. Dia kena baca prospectus dia lah. On top of that, you are making money without hard work. Saya tanya betul-betul lah, kalau tuan-tuan perempuan kan pernah buka restoran, katakan tuan pernah buka restoran, you spend modal dalam 50,000 contoh kan. After 3 tahun restoran tu tutup, you lost all the 50,000, you lost you punya energy dan sebagainya, you lost you bangun pagi beli sayur dan sebagainya, you lost all those time. You never, sure you get the lesson back kan, tapi gunakanlah tu sebagai benchmark. Kalau you boleh beat the mutual fund, then you run your business. Kalau you think you cannot beat that mutual fund who can give you 8% per annum, and your business is not giving you 8% per annum,
then you have to think carefully about where you going to put your money. I'm sorry, I'm using a lot of English and ni saja-saja seronok kan. Kadang-kadang saya terlupa nak cakap Melayu. Kadang-kadang saya tersasul cakap bahasa orang putih banyak sangat. Cumanya itulah ceritanya, bila kita punya cerita pasal investment sangat menarik. Another thing, pasal talking about algorithm tadi even Jacinda Ardern, you all tahu kan, my Prime Minister pula kan, Prime Minister of New Zealand kan, Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern New Zealand ni actually dia punya Prime Minister is very amazing lah tuan-tuan. Just side track sikit lah, just side track dia punya Prime Minister selalu very low profile and they make beautiful decisions walaupun some decisions saya tak setuju, macam LGBT kan, macam abortion all that, I tak setuju lah benda tu, tapi there are decisions macam dia tolong orang Muslim kan. Semalam about maybe dalam few hours back lah, mungkin dalam 7 jam tadi, dia bagi talk dekat Harvard Commencement. Harvard Commencement is orang terpilih untuk cakap macam Steve Jobs kan, bagi talk dekat situ. So dia bagi talk, dia mention pasal Benazir Bhutto, whatever you want to call it. Dia bagi talk pasal orang Islam, dia bagi talk interesting that part. And then dia bagi talk pasal algorithm, macam mana social media ni actually influence anak-anak muda. This is very interesting part yang saya rasa lah kan. So algorithm ni lah yang control kita sebenarnya kan. Okay, okay, so itu saja untuk hari ni. Banyak juga kita sembang hari ni sebab pasal hutang. Kebanyakan mungkin bayar-bayar saya ni tak tahulah cerita pasal hutang, financial apa kan. At least kalau kita sembang ni, kita sampaikan ni, okey lah, boleh lah, adalah ilmu sikit manfaat lah pada adalah insyaAllah. Okey, so terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Harap-harap kita jumpa lagi di Labuan live daripada Labuan insyaAllah. Okey, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you.